Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati Ustaz Irwan, penerbit rancangan Tafaqquh Fiddin, para pendengar Radio IKIM, saudara-saudari yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perbincangan yang lepas, dalam membaca atau membahaskan kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah, kita telah membincangkan tentang isu Al-Quran, di mana Abu Hanifah menekankan betapa Al-Quran itu adalah bukan makhluk, kalam Allah yang qadim. Dan ini sebagaimana yang kita tahu sesuai dengan isu ataupun pembincangan pada ketika itu, di mana golongan Mu'tazilah mendakwa bahawa Al-Quran itu makhluk. Jadi isu tentang apakah Al-Quran itu makhluk ataupun tidak dibahaskan oleh Abu Hanifah di sini dan dikaitkan dengan sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana yang kita bincang sebelum itu tentang sifat zatiyah, sifat kalam Allah itu adalah qadim, azali, manakala Al-Quran ditekankan oleh Abu Hanifah, ia adalah bukan makhluk, dia juga qadim. Namun apa yang kita lafazkan, apa yang kita tuliskan pada mushaf, itu adalah makhluk, kerana ia melibatkan lafaz, huruf, suara dan sebagainya. Pada hari ini insyaAllah kita akan teruskan pembacaan teks ini. Abu Hanifah menyebut kembali kepada sifat dan hakikat zat Allah SWT. Imam Abu Hanifah menyebut wa huwa syai'un la kal asya' wa makna syai'i isbatuhu bila jismin wala jawharin wala aradin wala haddin lahu wala diddu lahu wala niddu lahu wala mislahu. Teks ini secara dasarnya kalau kita lihat memang memperkatakan ataupun masih memperkatakan tentang hakikat zat dan sifat Allah SWT. Dan kita tahu dalam perbahasan awal ataupun teks-teks awal kitab yang kita baca di peringkat permulaan sesi ataupun permulaan slot kitab Tafaqquh Fiddin, kitab Al-Fiqhul Akbar ini, kita jelas membaca bagaimana Abu Hanifah menekankan bahawa konsep tanzih itu penting. Konsep tanzih itu mensucikan Allah SWT daripada sebarang tashbih, sebarang persamaan, sebarang perumpamaan dengan mana-mana makhluk. Itu penting dan tegas dan perlu kita tekankan. Dan sama juga di sini nanti kita akan lihat betapa beliau tegas menyatakan ataupun menghuraikan segala hakikat yang berkaitan dengan zat dan sifat Allah SWT, iaitu menekankan tentang tanzih dan menolak sebarang bentuk tashbih. Kalau dulu kita baca, Abu Hanifah menyebut la yashbihu syai'un minal asya' min khalqihi wa la yashbihuhu syai'un min khalqihi lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatihi adzatiyah wal fi'liyah. Semua itu memberi suatu kaedah yang jelas bahawa kita dalam memperkatakan, dalam mencuba memahami tentang hakikat zat dan sifat Allah SWT ini, mesti menekankan tentang tanzih. Tak boleh kita mentashbihkan Allah SWT dengan sebarang bentuk perumpamaan, persamaan dan sebagainya. Jadi sebelum kita teruskan dengan pembacaan ini, penekanan tentang kaedah itu ataupun peringatan tentang kaedah tersebut perlu disebut dan dinyatakan terlebih dahulu, supaya nanti kita tidak terheret ataupun terpengaruh, bahkan mungkin tersilap dalam memahami sifat-sifat Allah SWT, khususnya apabila kita memperkatakan tentang sifat-sifat yang berkait dengan ayat-ayat mutasyabihat yang akan dibaca, yang akan kita baca dalam teks ini nanti. Itu yang pertama yang perlu kita nyatakan. Penegasan tentang tanzih dan tidak tashbih ini dinyatakan secara terang dalam kitab dulu, seperti yang kita sebut. Atas kerangka ini, atas kerangka tanzih dan tidak tashbih ini, kita akan memastikan atau kita perlu memahami sebarang kenyataan Abu Hanifah dalam kitabnya ini dan tidak menyelewengkan fakta. Ini saya tekankan kenapa? Kerana ada setengah golongan
yang cuba mengaitkan Abu Hanifah termasuk dalam golongan-golongan musyabbihah, termasuk dalam golongan-golongan yang kononnya mengisbatkan sifat-sifat itu secara yang zahiri, secara yang tashbih, secara yang mujassim. Kita tahu dalam perkembangan sekarang ada golongan yang dikatakan sebagai Salafi yang cuba mendakwa bahawa mereka mendukung akidah Salafus Saleh yang awal, dan kita tahu bahawa Abu Hanifah termasuk dalam kelompok Salafus Saleh tersebut. Dan mereka cuba mentakwil ataupun mentafsirkan pandangan Abu Hanifah ini selaras dengan pandangan mereka yang secara umumnya kalau kita perhatikan dia jauh berbeza daripada apa yang didokong oleh para salafus salih kita yang telah terawal. Dan ini yang perlu kita berhati-hati apabila membaca ataupun mendengar kenyataan-kenyataan yang cuba mengaitkan tokoh-tokoh seperti Abu Hanifah ini yang begitu jelas dan begitu tegas dengan persoalan tashbih itu, dan begitu jelas akidah dia selaras dengan apa yang didokong ataupun apa yang dibawa oleh para ulama salafus salih dan berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan sebagaimana kita sebut sebelum ini pun, bahawa Abu Hanifah merupakan imam kepada aliran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudiannya dikembangkan oleh Abu Mansur Al-Maturidi yang disebut sebagai mazhab Maturidiyah, yang merupakan salah satu daripada mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersama mazhab Asy'ariyah. Dalam teks ini Abu Hanifah menyebut wa huwa syai'un la kal asya', dengan maksud bahawa Allah SWT itu adalah syai'un. Syai'un ini secara literalnya, secara bahasanya biasanya diterjemahkan sebagai sesuatu. Wa huwa syai'un la kal asya', tetapi ia bukan sebagaimana apa pun ataupun tak sama dengan apa pun yang kita boleh bayangkan daripada kalangan makhluk ini. Jadi kenyataan bahawa wahwa syai'un la kal asya' di sini tidak bermakna bahawa Abu Hanifah mengisbatkan bahawa Allah SWT itu dalam makna bahasa sebagaimana sesuatu yang kita faham itu. Jadi sesuatu la kal asya', sesuatu bukan sebagaimana sesuatu apa pun. Itu kalau kita boleh faham daripada konteks tanzih tersebut. Jadi kenyataan syai'un ataupun menyebut syai'un kepada Allah SWT ini secara dasarnya dia berasaskan apa yang kita boleh baca dalam Al-Quran bila Allah berfirman laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'. Daripada ayat ini ungkapan Abu Hanifah itu diketengahkan dengan menafikan sebarang penyerupaan, persamaan dengan sebarang makhluk. Maksudnya Allah SWT kita tak boleh samakan dengan sebarang makhluk, tak boleh bayangkan dengan apa pun yang kita boleh bayangkan dalam konteks makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dan dalam menegaskan tentang apa yang disebut sebagai sesuatu yang bukan sebagaimana sebarang sesuatu yang lain ini, kita baca dalam teks yang seterusnya Abu Hanifah menyebut wa makna syai' isbatuhu bila jismin wala jauharin ila akhirih. Dia menyebut bahawa makna sesuatu di sini ialah mengisbatkannya. Jadi di sini dalam sebuah naskah yang lain bagi kitab ini ataupun dalam naskah dalam teks yang lain bagi kitab Abu Hanifah, kitab Al-Fiqhul Akbar ini, ada yang menyebut wa makna syai' ats-tsabit. Yang teks yang kita baca wa makna syai' isbatuhu. Makna sesuatu itu ialah mengisbatkan kewujudannya. Mengisbatkan kewujudan Allah SWT. Ataupun dalam teks yang lain yang saya sebut tadi wa makna syai' ats-tsabit. Makna sesuatu ialah sesuatu yang sabit kewujudannya. Jadi daripada sini kita dapat fahami bahawa apabila Abu Hanifah menyebut wala wahwa syai'un la kal asya', maknanya dia menyebut bahawa Allah SWT itu maujudun la kal maujudat. Ya, Allah SWT itu wujud bukan sebagaimana kewujudan-kewujudan yang
selain pada Allah SWT. Kewujudan, hakikat kewujudan Allah SWT adalah unik, adalah hak, adalah mutlak dan tak sama dengan sebarang kewujudan yang lain. Jadi penyataan Abu Hanifah dalam teks ini yang menyebut perkataan syai' dalam ungkapan yang dia sebutkan tadi, wahuwa syai'un la kal asya'i, ia adalah sesuatu bukan sebagaimana sesuatu apapun, merujuk kepada bahawa Allah SWT itu mawjudun la kal mawjudat. Dia wujud bukan sebagaimana kewujudan-kewujudan yang lain. Dan ini jelas dalam teks yang seterusnya bagaimana beliau menafikan sebarang andaian, sebarang sifat-sifat makhlukat, sifat-sifat kewujudan, sifat-sifat makhluk yang umumnya dikaitkan apabila orang memperkatakan tentang sesuatu. Apabila manusia menyebut tentang sesuatu, sesuatu itu tak boleh lari daripada jisim, daripada jauhar, daripada arat, daripada had, daripada did, daripada nid dan daripada misl. Daripada jisim, daripada jauhar, substance, daripada arat, sifat ataupun accident, daripada had, definition, daripada did, lawan, nid, misal ataupun sama, sekutu. Semua itu adalah bayangan-bayangan ataupun sifat-sifat yang biasanya akan tergambar kepada minda kita apabila kita menyebut tentang sesuatu. Maksudnya apabila kita berkata tentang sesuatu, biasanya sifat-sifat ini akan tergambar dalam kepala kita. Dan ini yang ditekankan, yang ditegaskan oleh Abu Hanifah. Walaupun dia menggunakan perkataan syai' di sini, tetapi wa makna syai' isbatuhu, makna syai' di situ ialah kita mengisbatkan kewujudannya tanpa sifat-sifat tadi. Tanpa sifat-sifat yang biasanya terbayang apabila kita memperkatakan tentang sesuatu. Dan sifat-sifat ini sebagaimana yang disebut oleh Abu Hanifah, bila jismin, tidak berjisim. Sebab biasanya sesuatu itu umumnya adalah berjisim. Maka Allah SWT bukan sedemikian. Wala jauharin, jauhar ialah suatu substance yang menempati ataupun yang mana sifat itu menempati padanya. Dan ini pun juga tak boleh kita samakan dengan Allah. Wala aradin, dan bukanlah arad, bukanlah suatu sifat yang zahir, yang makhluki. Misalnya kita katakan warna, kan, perumpamaan di antara jauhar dengan arad ini, kalau kita nak fahami secara yang mudah, kita boleh umpamakan seumpama kalau kita katakan sebuah bola yang berwarna merah dan berbentuk bulat. Bulat dan merah itu adalah arad, adalah sifat bagi bola itu. Dan zat bola itu adalah jauharnya. Jadi mana-mana daripada sifat sedemikian kita tak boleh samakan dengan Allah, dan kewujudan Allah itu sunyi dan suci daripada sebarang bentuk sedemikian. Wala haddin, Allah tak boleh didefinisikan, sebab sesuatu yang definisikan, sebab bila kita sebut tentang sesuatu, biasanya orang akan cuba nak define, cuba nak mentarifkan sesuatu itu. Allah SWT la hadd lahu, tiada had, tiada definisi baginya, sebab bila kita mendefinisikan sesuatu, maknanya kita melimitkan sesuatu itu. Sebab had itu sendiri maknanya limit. Define itu maknanya kita limitkan sesuatu. Sesuatu yang tak ada limit, kita tak boleh kemukakan definisinya. Sesuatu yang tak ada had, dia tak boleh nak kemukakan tarifnya. Jadi Allah SWT tiada had baginya, sebab kita tak boleh limit hakikat kewujudan Allah SWT itu, hakikat zat Allah SWT itu. Jadi la hadallahu, Allah SWT tak boleh ataupun tiada had, tiada definisi baginya. Wala did, tiada lawan, tiada sesuatu yang sama yang boleh disebut sebagai lawannya. Nid, tiada yang seumpama, yang semisal dengannya. Wala mislun, tiada syarik, tiada sekutu baginya. Jadi penekasan kepada teks ataupun Abu Hanifah
di sini beliau menyebut wa huwa syai'un la kal asya'i wa ma'na syai' isbatuhu bila jismin wala jawharin ila akhirih. Allah SWT itu adalah sesuatu namun bukan seperti sebarang sesuatu. Dan sesuatu di sini merujuk kepada al-mawjud. Dan ini secara jelas mengisbatkan kewujudan Allah sebagaimana yang kita baca dalam teks yang awal lagi itu. Bagaimana Allah SWT itu wujud, esa, tiada sekutu baginya. Tetapi kewujudannya itu tidak boleh dikaitkan dengan sebarang sifat-sifat sesuatu yang umumnya dibayangkan, yang umumnya difikirkan oleh minda manusia apabila mereka memperkatakan tentang sesuatu kewujudan makhluk. Ini merangkumi sebagaimana yang saya sebut tadi, atau sebagaimana yang kita bacakan tadi, sifat jisimnya, sifat jauhar, sifat arat, sifat definisinya, sifat lawannya, sifat sekutunya. Semua itu tidak boleh kita kaitkan dengan kewujudan dan zat serta sifat Allah SWT. Ini satu perkara yang jelas ditekankan oleh Abu Hanifah dalam teks yang kita baca sekarang. Kemudian dalam ungkapan yang seterusnya ataupun dalam teks seterusnya, Abu Hanifah menyebut walahu yadun wa wajhun wa nafsun kama zakarahu Allah Ta'ala fil Qur'an. Fama zakara Allah Ta'ala fil Qur'ani min dzikril wajhi wal yadi wal nafsi fahuwa lahu sifatun bila kaif. Penyebutan ataupun keyakinan, pengisbatan tentang keimanan kita terhadap sifat-sifat Allah yang lain, Abu Hanifah menyebut tentang sifat tangan, sifat wajah, sifat nafs. Ini adalah sebahagian daripada ayat-ayat mutasyabihah yang umumnya menjadi titik perbalahan ataupun asas perbalahan di kalangan aliran ahli sunnah ataupun mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam akidah, itu al-maturidiyah, al-asy'ariyah dan al-maturidiyah, dengan golongan-golongan yang sama ada yang menafikan sifat seperti Mu'tazilah dan sebagainya, ataupun yang mentashbih, yang mentajsimkan Allah SWT dengan memahami sifat-sifat ini secara zahir, secara berjisim. Jadi ini pun antara isu-isu yang besar yang umumnya diperkatakan dalam akidah, dan di sini kita nampak relevannya ataupun pentingnya Abu Hanifah menyatakan pandangan dia tentang ayat-ayat ataupun sifat-sifat yang sebegini. Secara dasarnya apabila kita merujuk kepada Al-Quran, kita dapati memang banyak atau memang terdapat ayat-ayat yang menekankan tentang wujudnya sifat-sifat ini. Misalnya dalam surat Al-Fath ayat yang ke-10, Allah berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya mereka yang memberi bai'ah kepada kamu, sebenarnya mereka memberi bai'ah kepada Allah, yadullah fawqa aydihim. Secara literalnya diterjemahkan tangan Allah adalah di atas tangan-tangan mereka. Wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dalam suratul Hadid ayat yang ke-29, annal fadla biyadillah, kemuliaan, kelebihan itu di tangan Allah. Yu'tihi man yasha, dialah yang memberikan kepada sesiapa yang dikehendaki kelebihan dan kemuliaan itu. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu mempunyai kemuliaan dan keagungan dan kemuliaan yang agung. Itu merujuk kepada sifat yad yang kita sebut, yang Abu Hanifah sebut tadi. Kemudian kita baca juga wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah SWT yang maha agung, maha mulia, wal ikram, maha mulia, dan maha al-jalal ni maha agung dan maha mulia. Walillahil masyriq wal maghrib
fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Fathamma wajhullah. Bagi Allah itulah apa yang di langit, di timur dan di barat, ke mana saja kita menghadapnya, di situ ataupun kita akan sebenarnya menghadap kepada wajah Allah SWT. Itu merujuk kepada ayat-ayat yang mengisbatkan wajah bagi Allah SWT. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dalam surah Al-Ma'idah Allah berfirman, ta'lamu ma fi nafsi, kamu mengetahui apa yang ada dalam diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, aku tak tahu apa yang ada dalam dirimu. Innaka antal 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Jadi ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat yang menetapkan ataupun yang menegaskan tentang sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, sifat yad, wajh dan nafs, tangan, wajah dan diri Allah SWT. Jadi Abu Hanifah menekankan bahawa Allah SWT itu lahu yad, mempunyai tangan, wajah dan diri, sebagaimana kama zakarahullah ta'ala fil Quran, sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, dan ini antara dan ayat-ayat tersebut yang saya nyatakan tadi. Apa yang perlu kita tekankan di sini, kita tahu berdasarkan ayat-ayat dan dalil-dalil Al-Quran ini, semua ulama bersepakat bahawa kita perlu mengimani hakikat yang dinyatakan dalam ayat-ayat ini. Kita perlu mengimani bahawa ianya adalah benar kerana ianya dinyatakan oleh Al-Quran. Kita perlu mengimani bahawa menafikan sifat-sifat ini boleh membawa kepada kufur. Tak ada sesiapa daripada umat Islam yang mengaku Islam, yang faham tentang Islam, yang menafikan Allah SWT mempunyai sifat-sifat yang dinyatakan tadi, sifat tangan, wajah dan diri. Begitu juga dengan sifat-sifat lain yang kalau kita baca dalam perbahasan akidah, sifat istiwa dan sebagainya. Semua ini adalah sifat-sifat yang sabit dalam Al-Quran. Namun, wujud isu di sini tentang bagaimana kita wajib memahami semua ini. Ini yang saya sebutkan tadi. Apabila ada golongan-golongan yang mengisbatkan semua sifat-sifat ini secara zahir, sehingga akan membayangkan seolah Allah SWT itu berjisim, beranggota, sebagaimana yang dulu pernah lahir dalam sejarah Islam yang disebut sebagai mujassimah. Dan ada golongan-golongan yang sekarang yang secara sedar ataupun tidak, ataupun secara jahil mengisbatkan sifat-sifat ini seolah-olah Allah SWT itu beranggota sebagaimana manusia. Dan ini sebagaimana yang kita sebut boleh membawa kepada kekufuran kerana dia mengisbatkan jisim. Dan sebelum ini kita tahu bahawa Abu Hanifah menyebut Allah itu bebas sunyi daripada sebarang sifat-sifat jisim, jauhar, arat dan sebagainya tadi. Jadi ini isunya. Dan ada juga yang kerana tidak ingin mengisbatkan apa yang sabit dalam Al-Quran tadi, mereka menafikan semutlaknya sifat-sifat tersebut, sehingga menampakkan, sehingga membayangkan bahawa Allah SWT itu tidak bersifat dengan sifat-sifat sedemikian. Dan ini juga adalah suatu ekstrim yang lain yang ditekankan ataupun yang ditegur oleh Abu Hanifah dalam teksnya ini. Jadi sebelum kita mengupas pandangan Abu Hanifah, kita perlu faham dalam memperkatakan tentang ayat-ayat mutasyabihat ini, kita perlu jelas tentang kaedah-kaedah yang telah digariskan oleh para ulama, bagaimana kita nak berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ini maksudnya ayat-ayat yang secara zahirnya menampakkan ada persamaan antara Allah SWT dengan makhluk. Dan kita tak boleh mengisbatkan sifat-sifat sedemikian sebagaimana kita mengisbatkan pada makhluk, kerana itu akan membayangkan bahawa Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat jisim sebagaimana makhluk. Dan dalam konteks berinteraksi dengan ayat-ayat ini, ulama menegaskan kita perlu bandingkan dengan ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas maksud dan mesejnya. Dan kita tahu dalam konteks sifat ini, kita baca sebelum ini pun saya dah sebut ayat laisa kamitslihi syai', bahawa Allah SWT itu tak boleh disamakan dengan sebarang makhluk, tak boleh
perumpamakan dengan sebarang perumpamaan. Dan itu jelas. Ayat itu bukan suatu ayat yang mutasyabihat, tapi muhkamat. Dan muhkamat inilah yang perlu kita jadikan sebagai landasan apabila kita berinteraksi dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Itu kaedah pertama yang kita perlu faham bila kita berbincang dengan isu-isu sebegini. Yang kedua, kita perlu bezakan dengan apa yang dikatakan sebagai akidah salafus salih yang sabit, yang diterima oleh semua umat Islam, dengan golongan-golongan yang mendakwa, mereka mendukung akidah tersebut, akidah salafi tersebut, kerana perbezaannya jelas. Kalau dahulu para imam salafus salih, mereka mengimani dengan sifat-sifat yang dikatakan sifat khabariyah atau sifat-sifat yang mutasyabihat ini, tanpa sebarang gambaran, tanpa sebarang perumpamaan. Kalau Abu Hanifah disebut tadi, la kal asya', dan dalam teks yang seterusnya juga disebut fahuwa lahu sifatun, semua tadi adalah sifat bagi Allah SWT bila kaif, tanpa bentuk, tanpa kuantiti, tanpa kualitinya. Kita tak boleh nak bayangkan bagaimana kualitinya. Jadi ini yang ditekankan oleh para ulama salafus salih. Mereka mendukung, mengimani semua sifat-sifat ini dan mentafwidkan, menyerahkan hakikat, maksud, kefahaman yang benar tentang segala sifat itu kepada Allah SWT. Dan kita tahu bahawa dalam konteks ini, ungkapan-ungkapan imam macam Imam Malik dan Imam Ibn Hanbal yang menekankan bahawa maksud bagi sifat-sifat tersebut adalah maklum, tetapi kaifiyahnya kita tak boleh, kita tak tahu bagaimana hakikatnya, kita tak tahu, dan kita tak dituntut untuk cuba mempersoalkan tentang bagaimanakah hakikat sifat-sifat tersebut. Dan kita tahu dalam perkembangan yang berikutnya dalam sejarah akidah umat Islam, ekoran daripada pendapat ataupun kecenderungan setengah golongan itu untuk mengisbatkan sifat ini secara zahir, khususnya golongan Mujassimah, maka kita lihat golongan Ahli Sunnah wal Jamaah cuba mentakwilkan sifat-sifat tersebut dengan memberi makna-makna lain di samping makna-makna tafwid yang ditekankan ataupun yang didokong oleh salafus salih tersebut. Jadi ini dua kaedah yang perlu kita fahami sebelum kita membincangkan tentang ini. Dan kalau kita lihat kepada teks Abu Hanifah di sini, dia mengatakan bahawa bagi Allah SWT tangan, wajah dan diri sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran. Ini ayat ini ataupun teks ini menekankan bahawa kita perlu beriman, kita mesti beriman tentang hakikat, tentang sifat, semua sifat-sifat ini, kerana ianya dinyatakan oleh Al-Quran. Fama zakarahu Al-Quran, fama zakarahu Allah Ta'ala fil Qur'ani, apa yang Allah sebut dalam Quran daripada ayat-ayat yang menegaskan atau yang mengisbatkan sifat-sifat tadi, kita perlu yakini. Tapi disebut oleh Abu Hanifah itu, fama zakarallahu ta'ala fil Qur'ani min dzikril wajhi wal yadi wal nafs, apa yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran dalam menyatakan tentang wajah, tangan dan diri tadi, fahuwa lahu, semuanya itu adalah sifat baginya, bila kaifah, tanpa kebagaimanaan. Kita tak boleh nak bayangkan bagaimana, kita tak boleh nak fikirkan bagaimana, kita tak boleh nak faham bagaimana sifat-sifat tersebut, dan mengisbatkan bagaimana sifat-sifat itu adalah boleh membawa kepada tajsim. Sebab tu keimanan kita tentang sifat ini, kita mengimankan dan kita mentafwidkan, kita mengembalikan hakikat sebenar, pemahaman tentang hakikat sebenarnya kepada Allah SWT. Jadi di sini Abu Hanifah menegaskan agar kita tidak menafikan kenyataan Al-Quran, dan hendaklah kita beriman dengan hakikat ini kerana ianya dinyatakan secara jelas oleh Al-Quran. Di sini juga Abu Hanifah menegaskan bahawa semua hakikat-hakikat wajah, sifat wajah, sifat yad, sifat tangan dan sifat diri, nafs itu adalah sebagai sifat. Fahuwa lahu sifatun bila kaif. Ia adalah sifat tanpa kaif.
Penekanan ini yang penting sebab bila dia kaitkan dengan sifat, maka segala kaedah bila kita memperkatakan tentang sifat akan terpakai di sini. Penegasan tentang ianya adalah sifat. Menjadikan perbahasan tentang isu ini perlu dilihat dalam konteks perbahasan tentang sifat. Kalau sebelum ni kita bincang tentang sifat zatiyah, sifat fi'liyah, sifat kalam, sifat hayah, sifat kudrah dan sebagainya. Dan kita tegaskan bahawa sifat itu, walaupun secara zahirnya kita nampak ada persamaan dengan apa yang ada pada manusia, tetapi dia berbeza. Dan kita tak sama sekali tekankan bahawa Allah SWT, kudrat sifat kalam Allah SWT dan sebagainya tak sama dengan sifat makhluk. Dan begitu juga dengan sifat-sifat yang kita nyatakan tadi, sifat wajah, sifat tangan dan sifat diri. Ia juga bertujuan untuk menolak pandangan yang menafikan hakikat ini, iaitu golongan Mu'tazilah. Kerana dalam teks yang seterusnya Abu Hanifah menekankan bahawa kita tak boleh menafikan sifat itu hanya kerana kita tak boleh memahami apakah hakikatnya. Dan insyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan teruskan pembahasan tentang sifat-sifat ini dan teks Abu Hanifah yang memperkatakan tentang semua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.